Maka kalau ini sifat dia, sayangkan Allah, bencikan Allah, berikan Allah, tak beri pun kan Allah, faqad istakmalal iman, maka orang ini dikira orang yang sempurna iman. Hadis ini rawahu Tabarani bisanadin hasan. Maka itulah yang dibuat hati itu satu tempat yang sangat penting. Nabi SAW buat bandingan di antara hati orang mukmin dengan hati orang yang kafir. Dia panggil hati orang mukmin ni panggil al-qalbul hayy, hati hidup. Kita nak test tengok hati tak hidup, tengok beberapa parameter yang kita akan tunjuk nanti. InsyaAllah sama-sama kita tengok, sama-sama kita nilai, sama-sama kita perhatikan hati kita duduk di mana. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, untuk kita muhasabah perjalanan hidup kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara contoh yang dibuat iaitu hati yang terkesan, yang hidup itu di bawah 4 ujian. Dia panggil 4 ujian. Yang pertama, bila kita baca Quran, apa yang kita boleh rasa? Bila kita baca Quran, kita rasa apa? Ada sebuah buku yang saya baca pagi-pagi, tajuk dia Mafatih Tadabbur Al-Quran. Kunci nak faham Quran. Bukan kunci nak mengaji Quran, itu kitab tajwid. Yang ni kunci kita nak memahami, nak menghayati Al-Quran. Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai kitab hidayah, sebagai kitab pedoman, sebagai kitab petunjuk. Bukan semata-mata sebagai kitab bacaan. Betul, dibaca. Tapi bukan setakat itu. Itu nombor 1. Gia 1 kata orang. Maka kita nak nampak hati kita tu terkesan ke tidak dengan Quran. Maka ada 4 perkara. Yang pertama, kita kena tengok bila kita baca Quran. Baca Quran, ada kesan ke tak ada kesan? Kita rasa Allah bercakap dengan kita ke tak rasa apa-apa? Membaca Quran tadi, baca. Allah kata apa pada kita? Tak tahu, aku nak habis ya. Hari ni kota kita baca 5 muka surat. Habis dah. Baik. Dalam 5 muka yang kita baca tu, ada beberapa tempat ayat yang kita rasa bila kita baca menyentuh perasaan. Setakat ni belum rasa lagi. Kan? Setakat ni belum rasa lagi. Maka itu kita perlu bagaimana nak ihya, nak kejutkan hati yang sedang lena, leka itu, tidur itu, supaya sedar. Saya tengok tulisan daripada sahabat kita ni, bahagian kecemasan, unit jantung ni. Bila orang jantung dia berhenti, dia tekan. Dia kata peluh tak? Nak suruh gerak balik dia punya jantung tu. Kuat ke tekanan dia? Ada doktor sini. Aku je hospital ada. Tak ada dengar cerita kali tak. Mana dia tekan tu kuat. Kita pun bila kita baca Quran, hati kita tak ada apa-apa kesan. Maknanya dia masih lagi lena. Masih lagi tidur. Kita perlu pada tekanan. Tak kira lah. Mungkin sikit cuit kita belajar ilmu tadabbur Quran. Bagaimana kita nak menjiwai, nak merasai Quran itu Allah bercakap dengan kita, biar terasa. Itu yang pertama dia panggil al-mu'athir. Pemberi kesan kitanya Quran. Yang kedua, tempat nak ambil kesan tu apa dia? Hati. Hati nak ambil kesan. Jadi nak beri kesan kepada hati itu, dia kata ada 2 perkara yang kena ada. 2 syarat. Yang pertama, al-isra'. Kena dengar betul-betul apa yang kita kata. Dengar itu maksudnya kena faham. Sebab itulah sekarang ni kita bila kita baca Quran harian, bukan tunggu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu dia panggil tadarus Quran. Setiap hari
kita kena ada satu kota khas untuk baca 5 muka surat. Saya letak yang kecil lah. Takut ada setengah orang yang, oh ustaz banyak selalu bagi. Baik, saya bagi 5. Tapi saya kota saya 1 juzuk. Alhamdulillah, teruskan. Jangan dikurang. Nak tambah lagi boleh. Tapi kena ada juga beberapa ayat yang kita tadabbur. Nah, itu dia panggil, cari buku-buku tentang tadabbur Quran sekarang ini sudah ada. Ayat-ayat kita tadabbur, 1 ayat, 2 ayat cukup dalam masa 10, 15 minit, kita tak ambil masa lama. Kata orang cukup dengan secawai kopi. Secawai teh 15 minit memadai, tapi kita terasa. Setiap ayat yang kita lalu kita rasa, oh hari ni aku terasa ayat Allah Ta'ala sebut tentang hati manusia, ada yang hidup, ada yang mati. Bagaimana aku nak hidupkan hati aku? Bagaimana contohnya kita kata, bagaimana kita nak hidupkan hatiku ni? Maka kita kena ambil. Yang kedua, syarat yang kedua supaya hati itu boleh terbuka, iaitu hilangkan dia punya sekatan. Apa makna hilang sekatan? Waktu kita nak baca, kita tadabbur tu kosongkan dia daripada duk mikir benda lain. Tak mungkin mulut baca Quran, otak mikir benda lain, dia tak akan masuk. Kena fokus dengan tengoknya. Kalau kita contohlah, kita kata saya ni nak baca buku rasa lambat, jadi kita ambil video contohnya. Seorang ustaz ngajar tadabbur Quran, 1 ayat yang ambil, jangan ambil banyak ayat. Jadi kita dengar, tengok teks kita ni dan kita tulis. Dalam buku Miftah Tadabbur, dia kata di antara nak suruh kita kesan, mudah faham ayat yang kita baca tu, kita kena faham setiap muka Quran sebagaimana kita baca nota untuk peperiksaan. Bukankah tuan-tuan hafal sekali muka surat masa nak periksa? Muka surat sekian, jawapannya begini. Jawapan spot, dia panggil. Jawapannya andaian. Jawab. Jadi, setiap muka ayat tu, kita kena ambil satu-satu. Baik. Maka, hati ni, tuan-tuan tanda sikit. Pintu masuk kepada hati ada 4 lorong. Pintu nak masuk ke hati, ada 4 lorong. Lorong yang pertama, melalui lidah. Bila kita bercakap, dia sampai juga ke hati kita. Sebab itulah kata-kata kita tu biar kita fikir apa yang kita nak kata. Ma yatakallam bihil lisan, yata'athara bihil qalb. Bila kita bercakap, hati tu ada kesan. Itu pintu masuk. Bila kita selalu baca Quran, kita duk zikir, ni zikir kita duk bagi ni. Tuan-tuan ambil ni, kita ijazahkan zikir yang 4 kalimah ni cukup besar, kan? Bila kita berzikir, baca Quran, bertambah imanan kita. Pintu yang kedua ke hati, al-uzun, telinga. Telinga ni besar dia punya peranan. Sehingga kan ulama syariat dia berbahas dengan ulama falsafah. Mana lebih kuat antara pandangan dengan pendengaran? Mana lebih kuat? Dalam Quran Tuhan sebut pendengaran dulu. As-sam'a wal basar. Pendengaran, penglihatan. Tengok, dengar, baru lihat. Dalilnya waktu kita mula-mula dilahirkan, mak kita lahirkan kita mula guna mata dulu ke kena dengar ya telinga? Kalau dia menangis, bunyi tak? Bunyi suara mak, senyap. Sebab dia tahu ada orang. Dia tak tengok mata, tak celik pun. Jadi itulah yang dikatakan ramai di kalangan ulama-ulama besar buta. Maknanya dia guna panca indera dia dengar. Tapi kalau dia tuli, dia tak boleh jadi ulama. Dia nak ambil ilmu macam mana? Dengar. Sekarang ni ada kan orang bercakap dengan isyarat tu, tapi tak akan sama dengan orang boleh bercakap betul. Ini soal. Maknanya pintu masuk yang kedua ke hati melalui telinga. Bahkan sebahagian ulama al-qulub mengatakan bahaya masuk dari telinga lebih bahaya yang masuk dari mulut. Kita ni kalau salah makan benda basi ke benda tak apa molek tak, cerah perut, cerik berik. Berapa hari cerik berik? 3 hari. 3 hari dapat MC. Sebab
keracunan makanan. Hak masuk dalam telinga, berapa hari lekat? Dia masuk dalam telinga, berapa hari lekat? Ustaz, 20 tahun lagi, 20 tahun dulu orang kata saya masih lagi terngiang-ngiang dalam telinga. Ada ke tak ada? Orang kata kita 20 tahun dulu. Mungkin 30 tahun dulu. Dia ni lah dulu. Kata aku budak tak pakai kerja. Tak, budak orang panggil budak tak ada harga. Sekarang ni aku dah habis universiti jadi pegawai tinggi kerajaan. Makcik ni dulu kata aku, tengok. Kata-kata tu besar. Sehingga ahli bahasa kata kalmul lisan anka min kalmis sinan. Tusukan lidah lebih tajam daripada tusukan panah. Sebab panah kena ke daging, lidah masuk dalam hati. Yang ketiga, lorong masuk melalui otak, ad-dimagh. Ini pentingnya bila kita berfikir. Sebab itulah kita ni selalu diminta supaya berfikir. Afala yanzurun, afala tatafakkarun. Allah Ta'ala sebut, apakah kamu tak fikir? Apakah kamu tak tengok? Tengok dengan apa? Tengok dengan iktibar. Setiap kali perjalanan, kalau tuan-tuan tadabbur Quran daripada awal surah Al-Makkiyah sampai ke akhir surah Makkiyah, kebanyakan Allah Ta'ala sebut tentang perjalanan Quraisy ke Syam dengan ke Yaman. Ad, Samud. Jarang surah tak sebut dua ni. Surat kaum Ad, kaum Samud. Kenapa? Sebab Quraisy yang lawan Nabi ni, dia mengembara. Dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Syam. Bila pergi Yaman, dia tengok puak-puak kaum Ad yang besar. Bila pergi ke Syam, dia tengok kaum Samud di Madain Saleh yang sembelih unta tu. Maknanya otak selalu berfikir. Kita ni kalau kita berfikir, fikir saja tak boleh juga lah. Kena fikir dengan fakta melalui Al-Quran yang ada. Yang keempat, pintu masuk Al-Ain, iaitulah pintu masuk melalui mata. Ini mata pun bahaya juga, bukan kata tidak bahaya. Cuma para ulama mengatakan telinga dengan mata tu kuat telinga lagi. Sebab ramai orang buta boleh jadi ulama. Tapi kalau orang pekak, orang tuli, apa ya, dia tak tahu nak kata apa. Kita cakap dia tak tahu. Jadi sukar. Maka Allah SWT sebut dalam surah Yunus, qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Qul inzuru maza fis samawati wal ard. Mu tengok apa yang berlaku di langit dengan bumi. Dia Allah SWT ni Maha Kaya. Dia suruh kita guna mata. Ada kalanya Tuhan letak langit, ada kata dia suruh tengok di bumi. Ada kalanya dia tengok antara ma bainahuma, antara langit dengan bumi. Cakrawala yang besar tu. Hari ni kita duk tengok orang kelahi bab bumi ni datar ke bulat. Pening juga. Bumi bulat ke datar? Dia kata kalau bumi bulat, kita semaya sini Kaabah halik ni jadi tengok ada ke matahari. Jadi kena sama. Kita kata jangan duduk main pening lah gitu. Tengok ahli-ahli ulama-ulama kita telah mengkaji, maka baiklah, itu dia panggil kita kena tengok hati kita ni duduk di mana dalam beberapa perkara yang kita sebut tadi. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, di antara yang kita naknya pintu masuk kepada hati 4 perkara.